Kita sebenarnya jahil tentang sejarah dan kita mudah salahkan pihak lain dan mudah berkhayal mengharapkan Imam Mahdi turun, Nabi Isa muncul untuk selesaikan masalah kita. Kita kalau sedar sejarah, sekarang saya nak bongkarkan sejarah sebenarnya yang menyebabkan konflik Palestin-Israel. Ya, sebenarnya kalau kita Google, Perang Gaza pertama sebenarnya antara orang-orang Arab. Kita boleh tengok peta dia. Kat sini ada Gaza sebut. Dan juga kita tengok Raja Hussein ni, ya, yang sepatutnya dilantiklah Syarif, itu yang Sheriff oleh Khalifah Osmania, tapi dia pula nak menguasai seluruh tanah Arab bagi diri dia, ya. Buat perjanjian dengan British. Kita boleh tengok sejarah, akhirnya kena tipu. Dia tinggal Jordan saja. Syria pula diberi pada Perancis. Banyak sejarah ni tak boleh menipu kita. Kita siasat baru kita tahu. Ini fakta, ya. Jadi Raja Hussein ini kerajaan apa ni kita kata sejarah lah Hashimid lah, keluarga Hashimid yang sepatutnya telah diberi oleh kerajaan Osman yang mengawal lama, beratus tahun di Hijaz tu. Dia jadi Syarif Mekah dan Madinah. Akhirnya bagaimana boleh jatuh kepada Saud yang jadi khadam Haramain Mekah dan Madinah. Kaji sejarah sebenarnya tuan. Kita tengok lebih dari 100 tahun dulu lagi dah. Ada mula-mula sekali kelemahan dalam kerajaan Osmania, Young Turk Revolution, Turki, Young Turks yang kita katakan orang-orang muda, kerana kerajaan Osmania itu dah makin lumpuh, makin kita panggil lembab, jumud, tak ada idea. Kerana umat masa tu terlalu macam sekarang lah, sampai sekarang sejak kejatuhan Abbasiyah, ya, zaman Imam Ghazali mempersoalkan falsafah, kita kata ikut dalil nakliyah ke, kita meratib saja cukup, tak payah fikir lagi. Kerajaan Osmania makin lemah, makin tidak puas hati kalangan orang muda yang belajar sikit dari orang putih, mula memberontak. Lepas tu kerajaan Osmania besar sehingga pada Mesir, sehingga pada terusan Suez. Kita tengok apa berlaku satu persatu. Dan juga kesalahan kerajaan Osmania pergi sembelih orang Armenia. Ini diambil boleh kata Raja Hussein atau kabilah masa itu daripada Arab mempertahankan pelarian daripada Armenia yang disembelih oleh Turki, kerana masa itu mereka cuba nak ambil orang Islam daripada Rusia, kerana Armenia pun ada pada Rusia, kan. Tapi terjadi masalah, orang Armenia tak mahu memerangi orang Armenia sendirilah. Ini ada sejarah dia, kita boleh tengok. Tapi akhirnya berjuta orang dikatakan sembelih oleh kerajaan Turki Osmania, menjadi satu malapetaka, bermakna darah kemanusiaan sebenarnya jatuh pada orang Islam kita sendiri, termasuk Khalifah Osmania diambil kesempatan oleh Arab nasionalisme. Kita kata Zionisme, nasionalisme Israel tak betul. Jadi Arab pun berontak, ya. Jadi British ni buat perjanjian kecil saja, ya. Perancis pun terlibat. Jadi Hussein, Raja Hussein tu masa menyangkakan, okey, aku ni berontak ni, dan mereka ada army di bawah, di Nijaz ke, di Mekah, kemudian dia bagi-bagilah kuasa dia. Tetapi bila dah menang pemberontakan, rupanya Syria itu diberi kepada Perancis dan dibayar gaji bulanan ke tahunan, macam yang pernah berlaku di Tanah Melayu, di Kedah, di Johor ke, di perjanjian pelbagai lah, Pulau Pinang ke, Temasek ke, diberikan. Sabah ke, Sultan Sulu ke, dipajak lah. Okey, Syria tu engkau ambil gaji lah. Mereka, Perancis ambil Syria. Dan akhirnya Raja Saud bagi perjanjian, dia negotiate lebih bagus dengan kartel British. Dibatalkan perjanjian dengan Raja Hussein. Raja Hussein kadang mereka tak pandai negotiate, nak banyak sangat, nak ambil kesempatan, bukan ambil yang sempat. Jadi akhirnya Saud mengambil alih
Haramain, dan mereka memusnahkan dengan Wahabisme di beberapa tempat makam sejarah Islam. Jadi kita boleh tengoklah peperangan, you boleh tengok siapa lawan siapa. Raja Saud pun ada sana, orang Islam sebelah sini. Sebenarnya mereka berperang satu sama lain. Mereka hanya guna mungkin orang putih, kerana orang putih ni dia lebih tepat perkiraan, sains mereka lebih tinggi. Jadi senjata mereka lebih canggih. Kerajaan Osmania hebat, ditakuti. Tapi apa nak buat, kelemahan daripada dalam dan fahaman perkauman, kebangsaan di kalangan orang Arab menyebabkan peperangan. Kita boleh Google sejarah Arab, konflik Raja Hussein, Raja Saud, Lawrence of Arabia, ya. Kita tengok perang antara Saud Rashidi. Ni Rashidi saya pergi kaji, baru baca tadi, sedih tau. Ada amir antara mereka, Raja Putera, anak putera, main tembak satu sama lain. Dan yang tembak itu tak sempat merampas kuasa, ditembak balik oleh pengiring raja itu. Sedih kita baca sejarah ini tengok. 1903, 1907, iaitu 120 tahun dulu. Bukan 1948 yang kata Israel ditubuhkan. Kita tengok macam Israel boleh sampai sana. Kalau tak ada Israel, kita orang Arab ini pun, orang Islam pun berpecah sejak zaman daripada Nabi wafat lagi SAW. Umat Islam dah berperang, Syiah lah, Sunni lah, fahaman Zabariyah lah, Syariah lah, Mutazilah lah, Khawarij lah. Sebenarnya kalau kita kaji, orang kita berbunuh antara satu sama lain lebih ramai daripada bunuh oleh musuh Islam. Ya, di kalangan mazhab, tengok apa yang berlaku di negara kita pun kita sudah tahu, kita boleh sedar dah. Jadi perbezaan itu sebab dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dah kata, bila dua kumpulan orang beriman bertelagah, wajib engkau selesaikan, dan sesiapa yang tak mau selesai menzalimi pihak lain, kamu memerangi yang zalim itu sehingga mereka balik kepada berbaik. Tengok apa jadi kepada umat. Akhirnya terlalu lemah, habis tanah Arab, tempat Uthmaniyah lah, Syria, Yemen lah, Bahrain, Kuwait, semua dibagi-bagi kepada penjajah lah. Lagi satu saya kaji sejarah Suez Canal. Dia dibina zaman Babylonia lagi, cuba bina satu terusan. Lepas itu zaman Mesir, mereka silap kira. Zaman Osmania, mereka silap kira paras laut, Lautan Merah dengan Lautan Mediterranean. Dia sangka satu lebih tinggi 20 kaki. Tak boleh lah, nak buka nanti habis banjir. Air laut masuk sungai Nile misalnya, itu silap kira. Lepas tu Napoleon, yang Napoleon lah, jadi Maharaja Perancis sampai ke Mesir semua dia tawan. Tapi dia bawa pakar arkeologi untuk kaji piramid, pakar fizik dan semua. Dia pun silap kira paras air laut tu tak jadi buat Suez Canal. Sehingga orang British berjaya mengira bahawa paras air ini sebenarnya sama. Jadi tak payahlah buat perhitungan lain, dapat buat Suez Canal. Dan masa itu oleh syarikat Perancis yang punya, tetapi kepunyaan Osmania, salah seorang pasha dia, salah seorang ketua keluarga Osmania ini berhutang duit. Tak boleh langsaikan hutang, pergi jual sebahagian Suez Canal ini kepada syarikat Perancis. Dan sekarang kita tahulah British semua kawal lah. Bila ada minyak, mereka gunakan itu yang strategi. Dan akhirnya Israel boleh masuk ialah kerana tanah di Arab itu sudah berpecah. Kerajaan Osmania dah tak ada. Jadi salah ni siapa? Kita sendiri sebenarnya. Anda, saya tengok orang troll semua banyak nak petikaikan saya. Semua saya gunakan fakta tentang Imam Mahdi dan Dajjal sebagainya. Saya sebagai bekas Kristian, saya dah tahu ia adalah dongengan daripada Kristian Syria yang masuk Islam, daripada Yahudi yang masuk Islam, bawa kisah-kisah itu. Dan tengok cara mereka masuk dalam Sunan 6. Kita tengok Muslim, Bukhari, At-Tirmidzi, Daud, Ibnu Majah ke apa ke, kita akan tengok dia diletak di belakang macam ada orang menyusun. Jadi sejarah boleh membebaskan kita, kebenaran boleh bebaskan kita. Kita kalau sioman kaji balik, kita akan jumpa penyelesaian dia biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.